Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i wa shayf falyabudu rabb hadzal bait allazi ad'amahum min ju' wa amanahum min khawf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud jiba. Yusabbina wa tarqul fa'ilin ya hayyu qayyum ya Rabbi Musa wa Harun wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Muhammad alaihi salam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengurusi Majlis, Doktor, seterusnya pengurusi, di mana pengurusi, usaha, tuan kuasa, seterusnya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, tetamu-tamu Allah di Surau Desa Cempaka ini, dan juga semua penonton-penonton di Facebook Surau Desa Cempaka. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana pada malam ini kita bertemu dalam satu siri kuliah maghrib eksklusif dibawakan khas daripada rancangan TV Al-Hijrah, rancangan Ustaz Pilot Musim Ketiga edisi Pintu Syurga. Dan malam ini kita tidak mendedahkan tentang amalan yang kecil-kecil, impaknya besar, tetapi malam ini kita dalam satu siri yang dikatakan kuliah maghrib khas yang dipanggil Isra' Mi'raj, rahsia di sebalik 8 pintu syurga. Dan insyaAllah malam ini kita akan menceritakan, bukanlah sepanjang 8 pusingan yang lama. Janganlah penonton-penonton ataupun hadirin hadirat bimbang, kerana Ustaz juga faham masa itu juga terbatas, di samping kita nak solat fardu Isyak berjemaah dan kita mengisi ruang yang ada. Baik. Jadi alhamdulillah malam ini Ustaz ucapkan tahniah kepada hadirin hadirat yang hadir di rumah Allah SWT, juga yang masih bersama kita sama ada dalam Facebook ataupun di luar sana dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu bila sebut Isra' dan Mi'raj, baik, benar kata Tuan Pengurusi tadi, kita dah masuk dah bulan Syaban, terlepas Rajab. Tetapi tidak salah dalam majlis ilmu kita mengambil ibrah atau pengajaran tentang di sebalik Isra' dan Mi'raj. Dalam kisah Isra' dan Mi'raj, maka banyak yang dikatakan penyampaian oleh penceramah-penceramah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, yang dikatakan dipukul rata, di smash daripada atas, daripada bawah, daripada kanan, daripada belah kiri. Maka itu bergantung kepada penceramah dari sudut mana dia mengambilnya. Tetapi dari segi masa yang ada malam ini, yang dikatakan kuliah maghrib kita, maka kita tidaklah mahu mengambil masa yang lama. Maka malam ini kita mengambil ibrah. Bagaimanakah kedudukan yang dikatakan rahsia di sebalik 8 pintu syurga. Lalu dalam Isra' dan Mi'raj ini dibuka daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan main-main, dia memang betul. Maka sebab itulah datangnya Ramadan hari ini, dan hari ini kita juga sembahyang, dan hari ini kita juga dipanggil umat Nabi Muhammad SAW yang paling berjaya. Maka dalam surah Al-Isra' itu, dalam ringkas saja Ustaz baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 1 surah Al-Isra'. Alhamdulillah, subhanallazi asra bi ibadihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Jadi sebab itu memang ayat ini menceritakan tentang surah Al-Isra' ini ayat 1, bagaimana dikatakan diperjalankan seorang hamba yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada Masjidil Haram sampailah ke Masjidil Aqsa. Apa yang berlaku? Allazi barakna haulahu, yang mana malam itu berlaku dahsyat malam tu yang kita nak cerita sekejap lagi, yang mana allazi barakna haulahu, malam tu Allah memberkati. Apa saja yang berlaku malam tu Allah memberkati. Kenapa? Dinuriyahu ayatina, supaya kita nampak tanda-tanda yang hebat. Sampailah ayat-ayat, sebab itu kita kena faham, memanglah surah Isra' ini menceritakan Isra' Mi'raj yang dahsyat. Lalu Isra' ini diangkat. Mi'raj ni bagaimana Nabi Muhammad SAW ke langit dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu dalam keadaan kita tak nak cerita mukadimah panjang, kita nak masuk rahsia 8 di sebalik pintu syurga, maka dalam keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Rasul kita, lalu dikatakan di Isra' dinaikkan daripada langit yang pertama, Nabi dinaikkan. Lalu Nabi bertemu antara Nabi Adam AS. Lalu Nabi dinaikkan ke langit yang kedua. Maknanya langit pertama, langit kedua bukan senang nak naik. Subhanallah. Itu dikata kalau di masjid di surau, orang berebut nak jadi Tok Imam, Tok Bilal,
Tok siap. Tiga ni dijamin masuk syurga. Tok Bilal, kekuatan dia luar biasa. Bukan saja dia azan, tetapi bila dia qamat saja, antara azan dan qamat itu pintu langit terbuka. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW naik langit yang pertama, kedua, lalu ketika Nabi bersama malaikat Jibril AS nak naik langit yang kedua, diketuk malaikat Jibril, lalu dikatakan, "Man? Siapa?" "Jibril." Muhammad SAW. Sebab itu bila dikatakan bersama siapa Nabi Muhammad SAW, baru dibuka baik langit-langit kedua. Antaranya Nabi siapa? Nabi Idris AS. Naik ke langit yang ketiga, naik ke langit yang keempat, naik langit yang kelima. Antaranya jumpa siapa? Nabi Yusuf AS, Nabi Harun, Nabi Isa, Nabi Musa AS. Lalu naik langit yang keenam, Nabi Ibrahim AS. Lalu langit yang ketujuh, lalu kata Nabi Ibrahim, kata apa? "Wahai Muhammad, inilah tempat umatmu dan tempat kamu." Sebab itu hadirin hadirat rahmat Allah, kita buka majlis ilmu pada malam ini. Apakah hebatnya Nabi Muhammad SAW? Dia boleh bawa umat dia ke langit yang ketujuh. Dia boleh bawa umat dia duduk di langit yang paling tinggi. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, Datuk Datin berhutang dengan Ustaz. Jadi apakah jawapan dia? Apakah rahsia Nabi Muhammad SAW? Dia boleh bawa umat dia duduk di langit yang paling tinggi. Satu soalan. Betul? Tuan berhutang dengan Ustaz satu soalan. Baik. Lalu ketika Nabi melepasi langit yang ketujuh, lalu Nabi bersama dengan malaikat Jibril AS, Nabi dikatakan dinaikkan sampai ke Siratul Muntaha. Boleh? Baik, sampai ke Siratul Muntaha. Lalu Nabi dinampakkan 8 pintu syurga dan 7 pintu neraka. Lalu Ustaz ringkaskan saja malam ini, dalam 8 pintu syurga ini, Nabi dinampakkan, Nabi terkejut, yang paling ramai dalam 8 pintu syurga, umat Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi Ustaz bertanya pada tuan-tuan dan puan-puan, apakah rahsia Nabi Muhammad SAW? Dia boleh masukkan umat dia paling ramai dalam 8 pintu syurga ini. Sebab itu kalau ikutkan matematik, Nabi Muhammad SAW tak boleh masukkan umat dia paling ramai dalam 8 pintu syurga, sebab Nabi telah bersabda, hadis sahih Bukhari Muslim, umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku antara 60-70. Maknanya kalau 60-70, 80, 90, 100 ziyadah, satu bonus. Maknanya kita beribadat setakat itu saja. Sedangkan umat-umat Nabi-Nabi, Rasul-Rasul terdahulu, dia hidup lebih lama. Antaranya umat Nabi Nuh AS, 963 tahun, 950 tahun, 960 tahun. Umat Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa, Nabi Isa, lebih kurang 200 tahun, 180 tahun. Sebab itu kalau ikut matematik, hadirin hadirat Allah, maka mestilah yang berat timbangan di pada masyar, mestilah umat-umat Nabi-Nabi Rasul terdahulu, sebab dia beribadat lebih lama, sebab dia hidup lama, betul? Sebab itu dia lebih berat timbangan di pada masyar. Tetapi bagaimana, apakah rahsia Nabi Muhammad SAW? Dia boleh masukkan umat dia paling ramai dalam 8 pintu syurga ini. Maka inilah dikatakan hebat. Maka ketika itulah Nabi dinaikkan ke Siratul Muntaha, lalu Nabi dikatakan, berkata pada Jibril, dan Jibril berkata, "Wahai Muhammad, aku sampai di sini, ini antara engkau dan Tuhan engkau." Ketika itulah Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan hari ini alhamdulillah kita disyariatkan dengan 5 waktu semayang ataupun solat fardu 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Baik. Maka soalan Ustaz kepada hadirin dan hadirat rahmat Allah. Kita jaga masa, kita ambil intipati. Apakah rahsia Nabi Muhammad SAW? Dia boleh masukkan, dia boleh tolak umat dia paling ramai dalam lapang syurga. Maka sebab itu bila umur kita 40, 50, 60, 70, 80, bimbanglah Ustaz. Kawan saya dah tak ada Ustaz, dah meninggal dunia. Bimbanglah Ustaz. Adik-beradik saya pun ada dah meninggal dunia. Ya Allah Ustaz, kawan saya kat pejabat Ustaz, adik-beradik saya Ustaz, umur 50 dah meninggal dunia Ustaz. Ya Allah Ustaz, bimbanglah Ustaz. Ada tak amalan yang macam mana saya boleh buat Ustaz? Saya boleh jaga Ustaz. Kalau apa-apa berlaku pada saya Ustaz, pokoknya saya dijamin masuk ke syurga. Sebab itu bila kita dengar kisah Isra Mi'raj, sebab itulah kita mesti tahu apakah ibrah pengajaran di sebalik Isra dan Mi'raj ini. Baik. Lalu hadirin hadirat mati Allah. Dalam keadaan kita nak sebut 8 pintu syurga ini, boleh? Maka Ustaz suka mengambil satu hadis Nabi Muhammad SAW supaya tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, Datuk Datin dan mati Allah, penonton-penonton di Facebook, saudara-saudara Jepaka, kita mengambil intipati ini. Bagaimanakah yang dikatakan ibadat-ibadat, antaranya Nabi pernah sebut, Allah mengampunkan dosa dia, Allah masukkan dia ke syurga.
Dan bagaimanakah yang Nabi bocorkan rahsia antara ibadat-ibadat yang macam mana pun kalau dia tersangkut tak boleh masuk syurga, dia boleh masuk syurga. Sebab itulah kita mesti mencari apakah rahsia di sebalik 8 pintu syurga ini. Baik. Lalu malam ini Ustaz ambil satu hadis Nabi Muhammad SAW, kisah yang panjang. Hebat. Hadis ini antaranya banyak periwayat, antaranya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dan hadis ini daripada Abdul Rahman bin Samrah radhiyallahu anhu, bagaimana dikatakan Nabi Muhammad SAW mimpi, lalu Nabi dinampakkan tentang bagaimana umat dia macam mana pun susah nak masuk syurga, tetapi ada 17-18 amalan. Macam mana pun ketika mana dia hidup dulu dia pernah buat, dia akan bantu juga tembus masuk ke 8 pintu syurga ini. Lalu inilah yang dikatakan hadis Nabi Muhammad SAW daripada Abdul Rahman bin Samrah radhiyallahu, maka Ustaz mulakan. Baik. Hadis ini bagaimana menceritakan ketika mana Nabi bermimpi, lalu Nabi dikatakan bertemu Abdul Rahman bin Samrah radhiyallahu pada keesokan harinya, lalu Nabi pun menceritakan. Lalu Ustaz mula dengan matan hadis. Lalu Nabi pun kata apa? Inni ra'aitu barha ajaban. Nabi kata apa? Ra'aitu rajulan min ummati ja'ahu malikal maut yaqbudu warwahu wa ja'ahu birruhu li walidayhi faradahu anhu. Baik. Lalu Nabi menceritakan bagaimana yang pertama. Boleh kita jaga intipati, Ustaz takut masa tak cukup, Ustaz terus masuk point. Lalu yang pertama Nabi kata apa? Wahai Abdul Rahman bin Samrah radhiyallahu, malam tadi ra'aitu barha ajaban, aku mimpi satu mimpi yang sangat ajaib. Sebab itu ajaib ni apa? Dalam bahasa Arab ajib. Ajaib ni mana benda yang tak mungkin berlaku. Benda yang tak mungkin berlaku. Seperti mana kita faham, sepatutnya seorang hamba Allah itu bila dia dimasukkan ke neraka, dia tak boleh ghostan masuk ke syurga. Benar? Benar tuan? Benar? Sepatutnya sebegitu, betul? Benar? Benar? Sebab itu Nabi terkejut, ada orang daripada masuk neraka, nak masuk neraka boleh patah balik masuk syurga. Hadza wa maksud wal makna ajaban. Itulah maksud ajaib. Sebab itu Nabi kata, ra'aitu barya ajaban. Aku melihat satu mimpi yang sangat-sangat ajaib. Jadi sebab itu sedang tonton yang mati Allah. Jadi Facebook Ustaz seluruhkan balik. Jadi kalau siapa yang tak ada ballpen, ambil nota. Kawan-kawannya kita tahu apakah amalan-amalan ini dan kita dedahkan. Baik. Lalu yang pertama Nabi kata apa? Yang Ustaz baca panjang tadi. Aku telah melihat seorang daripada umat aku. Boleh? Kita mula. Nabi mimpi daripada awal dia nak mati sampai dah mati. Boleh ya? Wa ra'aitu rajulan min ummati. Aku lihat seorang daripada umat aku. Baik, dia telah didatangi oleh malaikat maut. Baik, lalu malaikat maut pun datang pada dia. Baik. Li yughrahu ruhahu, untuk mengambil nyawanya. Sebab itu kita faham kalau kita nampak van jenazah semua tulis kullu nafsin za'iqatul maut, setiap manusia akan mati. Kalau kita berenang lagi ceramah-ceramah yang lain, orang mati ni sesaat tak lambat, secepat tak saat, tak tertinggal, tak cepat tak lambat. Memang kita takut. Baik. Lalu Nabi kata, datanglah seorang malaikat maut untuk mengambil nyawa hamba Allah ini. Maka malaikat maut itu pun faja'ahu amaluhu, tiba-tiba terhalang. Tak boleh nak ambil nyawa dia. Maka tiba-tiba muncullah amalan dia. Ketika hidupnya dulu, dia taat kepada kedua bapanya. Ketika hidupnya dulu, dia taat kepada ibu bapanya. Lalu terhalanglah dia dengan amalan itu, maka ketika itulah dia dikatakan masih boleh terus beribadat. Sebab itu hadirin hadirat mati Allah, yang pertama ingat kata Ustaz, Nabi ajar kita dalam hayat kita, kehidupan kita, hayat kehidupan, jagalah mak ayah kita. Jagalah mak ayah kita, hadirin hadirat mati Allah. Anda kata mak ayah kita dulu masih hidup, alhamdulillah. Anda kata salah seorang telah meninggal dunia, seorang masih hidup, masih lagi alhamdulillah, masih kita boleh berbakti lagi. Tetapi kalau dua-dua dah meninggal dunia, alhamdulillah, kita masih lagi terus berbakti kepada mereka berdua. Bagaimana? Ustaz ambil hadis pendek, hadis ringkas, hadis Nabi Muhammad SAW, hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Tirmizi, bagaimana dikatakan Nabi menceritakan dalam mafhum hadis, seorang ibu bapa ini tiba-tiba di padang mahsyar dia dinaikkan ke markat ataupun martabat darjat yang paling tinggi di syurga. Tiba-tiba ibu itu pun bertanya dan bapa itu bertanya, mengapakah aku ada di sini? Amalan apakah aku buat? Lalu ketika itu Nabi kata, Allah sebut dengan doa daripada anak-anak kamu. Hadis sahih Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Sebab itu hadirin rahmati Allah, bagi mereka yang tak ada ataupun telah kehilangan mak ayah,
Sebab itu masihlah terus berbakti pada ibu bapa. Rupa-rupanya bila kita berbakti pada ibu bapa, bukan saja hadis Nabi yang dulu kita pernah dengar dan sebagainya, murah rezeki, tetapi panjang umur. Tetapi dalam hadis pertama ini Nabi membuktikan dia diberi peluang untuk terus beribadat. Jadi sebab itu jangan lupa mak ayah, adik, terus berdoa. Jangan doa, ya Allah aku nak kaya jadi pegawai. Doa, ya Allah berkatilah ayahku, ya Allah kesian mak aku mengandungkan aku. Jadi dengan cara itu hadirin mata Allah, umur kita diberkati, sentiasa sehat, sentiasa kita boleh menyembah Allah, beribadat 70, 80, 90 dan insya-Allah sampai ke 100. Alhamdulillah. Baik. Lalu nombor 2, hadirin mata Allah. Boleh? Nabi kata apa lagi? Wa ra'aitu rajulan min ummati qad busita alaihi azabul qabri. Baik, kali ini nombor 2 dia mati. Tadi nak mati malaikat ambil nyawa dia tak boleh. Sebab apa? Sebab dia nak beribadat lagi. Tiba-tiba amalan kebaikan dia datang, dia selalu taat pada mak ayah dia, amalan itu menghalang daripada malaikat mengambil nyawa dia. Sebab itu dia boleh terus beribadat. Tetapi nombor 2, boleh ustaz nak mula naik lebih laju, Nabi kata apa? Wa ra'aitu rajulan min ummati qad busita alaihi azabul qabri. Dan aku melihat seorang daripada umat aku, tiba-tiba dia dikatakan telah diambil nyawa dia, lalu dia telah disediakan dengan azab kubur. Lalu dia telah disediakan dengan azab kubur. Baik, jawab seorang ustaz. Bila orang itu disediakan azab kubur, kena seksa tak azab kubur? Doktor, kena seksa. Mesti kena seksa sebab azab kubur telah disediakan. Baik. Lalu Nabi kata apa? Faja'ahu amaluhu fi hayatihi. Maka tiba-tiba menjelmalah amalan dia. Faja'ahu wudu'ahu fastanqazahu min zalik. Namun tiba-tiba muncullah amalan dia, maka dia suka mengambil wuduk ketika hidupnya dulu. Nombor 2 doktor point dia. Tadi nombor 1 ibu apa, nombor 2. Dia suka mengambil wuduk. Lalu wuduknya itu menyelamatkan dia daripada azab kubur. Sebab itu hadirin hadirat mata Allah, baru kita faham kenapa bila kita mandikan jenazah, sebelum dikapankan, Tok Imam, Jawatankuasa yang mandikan jenazah, dia akan ambilkan wuduk pada jenazah. Rupa-rupanya kenapa? Selepas dikapankan, diturunkan dia lahat, mudah-mudahan dia akan menjadi perisai daripada azab kubur. Nampak? Sebab itu Nabi mengajar kita, nampak? Mesti ada wudu. Kenapa? Bila kita tidur ada wudu. Adik-adik, ramai orang muda-muda datang bagus. Bila kita tidur ada wudu. Rupanya bila kita tidur, umat Nabi Muhammad ni walaupun umur dia pendek 60, 70, 80, 90, 100, dia tak boleh lawan umat-umat terdahulu. Tetapi bila dia tidur 5 jam, 6 jam, Nabi kata bila dia tidur ada wudu, seolah-olah dia beribadat sepanjang malam. Kenapa? Malaikat pun datang pada dia, malaikat berdoa untuk dia. Ya Allah, ampunkan dosa orang berwuduk ini. Ya Allah, ampunkan dosa orang berwuduk ini. Ya Allah, ampunkan dosa orang berwuduk ini. Sampailah dia bangun sampai besok pagi. Masya Allah. Maknanya adik, kalau adik bangun 6.30, adik bangun berapa? Adik senyum tu dia sebalik topeng, Ustaz nampak mata bergerak tu senyum betul. Baik, katalah adik bangun 6.45. Tak apalah kan, subuh kan habis lambat 7.21. Baik, maknanya malaikat doa dia sampai 6.45. Masya Allah, tabarakallah. Itulah nombor 2. Tak boleh lama-lama doktor, nanti masa tak cukup 17 amalan tu. Baik, nombor 2 apa tadi doktor? Berwudu. Sebab itu jaga wudu. Sebab itu bila orang meninggal dunia, diambilkan wudu sebelum dikapankan. Baik, jaga wudu. Baik, macam kita nak keluar rumah lah, takut macam-macam penyakit. Sebab itu kita digalakkan ambil wudu. Sebab itu bila kita keluar rumah, mudah-mudahan kita diperisai daripada apa-apa. Sebab itu dalam majlis fatwa kebangsaan, majlis fatwa negeri, tidak mengharang mana-mana jabatan agama Islam. Ketika mana PKP dulu, masih ingat tak? Seseorang yang nak sembahyang ke surau masjid, maka diminta untuk berwuduk daripada rumah. Betul? Dan membawa sejadah dan sebagainya. Betul Imam? Imam ada untuk Bilal, ada semua kata. Sebab itu hadirin rahmat Allah, jaga nombor 2. Baik. Nombor 3, hadirin rahmat Allah. Dengar betul, rasa di sebelah 8 pintu syurga. Eksklusif hari ini sedang tonton Facebook di Surau Desa Cempaka. Baik. Lalu Nabi kata apa lagi? Wa ra'aitu rajulan min ummati qad tashawarhu syayatin faja'ahu zikruhu fahallasahu min bainihim. Lalu Nabi kata, aku melihat seorang daripada umat aku. Lalu umat aku ini dalam keadaan di padang mahsyar, Nabi nampak ketika mereka Israfil tiada sangka kedua, bangkit daripada padang mahsyar, 8 pintu syurga terbuka, sepatutnya siapa ada nama boleh masuk, tetapi Nabi nampak ada antara umat aku, Nabi kata apa? Dia dikerumuni syaitan-syaitan. Qad tashawas syayatin, maksudnya dia dikerumuni syaitan-syaitan. Baik, jawab seorang ustaz. Bila kita duduk di padang mahsyar, duduk dengan syaitan-syaitan, maksudnya kita pergi mana? Kita duduk ke geng mana?
Geng neraka lah. Maknanya kita duduk dengan ahli yasir, orang ahli sebelah kiri. Baik-baik. Lalu Nabi kata, aku melihat seorang daripada umat aku, dia duduk dikerumuni oleh syaitan-syaitan. Faja'ahu amaluhu fi hayatihi. Tiba-tiba menjelmalah amalan hidup dia. Ketika hidupnya dulu, Nabi kata, dia suka apa? Zikrullah. Dia suka ingat Allah. Ingat Allah, doktor. Zikrullah. Dia suka ingat Allah. Ingat Allah ni banyak. Zikir boleh, ingat Allah boleh. Nampak? Jadi ingat Allah ni banyak. Baca Quran tu ingat Allah. Nampak? Ingat Allah. Sebut Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Itu penting tu. Itu penting tu. Baik. Lalu tuan-tuan dan puan hadirin hormati Allah, lalu Nabi kata apa? Lalu zikirnya itu telah membebaskannya daripada syaitan, lalu ditempatkan dia bersama mukmin. Baik, jawab seorang ustaz. Di pada mahsyar, kalau kita duduk dengan mukmin yang orang beriman, kita pergi mana? Kita pergi mana, doktor-doktor? Masya Allah, syurga hebat. Masya Allah, tabarakallah. Baik, 3 dah. Boleh 3? Boleh tuan? Boleh 3? Boleh 3? Boleh 4. Baik. Wa ra'aitu rajulan min ummati. Lalu Nabi pun sebut yang keempat, lahsia 8 pintu syurga. Eksklusif sekali lagi di surah Desa Cempaka. Baik. Lalu aku melihat seorang daripada umat aku lagi. Nabi kata, qad tasyawatul malaikal azab. Dia telah duduk dan dia telah diseret oleh malaikat azab. Baik. Jawab seorang ustaz. Jika malaikat azab tarik dia, seret dia di padang mahsyar, maknanya dia pergi mana? Kalau kena seret dengan malaikat azab, pergi mana? Pergi neraka lah. Baik, takkan pergi giant pula. Tuan-tuan ni boleh macam tengok lah. Boleh macam dia bentar-bentar pakai topeng, mulut bergerak tapi tak tahu jawab apa. Bunyi gitu. Ya. Baik. Lalu ketika mana itu Nabi kata, aku melihat seorang berumah aku, dia telah ditarik oleh malaikat azab. Faja'ahu amaluhu fi hayatihi. Lalu menjelmalah amalan dia ketika hidupnya dulu. Salatuhu. Dia menjaga sembahyang. Itu kisah Isra Mi'raj tu. Dia menjaga sembahyang. Jadi jaga sembahyang fardu, tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk dan rahmati Allah 5 waktu. Baik, banyakkan sembahyang sunat. Sunat-sunat yang jangan tinggal, sunat duha, sunat qabla subuh, sunat witir. Jangan tinggal antara 3 solat sunat yang kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW tak pernah tinggal. Solat sunat qabla subuh atau solat sunat fajar, sunat duha 4 rakaat, sunat witir. Ada semua sunat 12 rakaat, qabla ba'diyah dan lain-lain. Jaga. Baik. Lalu Nabi kata apa? Lalu menjelmalah sembahyang dia. Fastan qazahu min baini aidihim. Lalu sembahyangnya itu melepaskan dia daripada malaikat azab, menyerahkan dia ke malaikat rahmat. Jadi jawab seorang ustaz, jika dia terlepas daripada malaikat azab, dia pergi ke malaikat rahmat, dia pergi mana? Allahu akbar. Sebab itu kita pernah dengar hadis Nabi, ada pintu syurga, pintu solat. Jadi jaga nombor 4. Boleh? Boleh doktor? Boleh? 4. Baik. Nombor 5. Wa ra'aitu rajulan min ummati. Nabi kata, aku juga melihat seorang lagi kumpulan daripada umat aku. Yaltahib atashan kullama warada haudan muni'a minhu. Menakutkan. Baik. Lalu Nabi kata apa? Aku melihat juga seorang daripada umat aku sedang dalam keadaan di padang mahsyar itu 8 pintu syurga terbuka. Kenapa dia tak boleh masuk? Kadang-kadang ada orang buat lawak. Dia kata, ustaz, di padang mahsyar nanti ustaz, 8 pintu syurga terbuka. Nama saya tak ada, saya masuk juga. Tuan-tuan dan puan-puan ingat ini pergi ke Giant ke? Tuan-tuan ingat pergi Tesco ke? Betul. Kalau kita pergi Tesco tuan, nama kita tak ada. Boleh masuk tak? Boleh masuk. Baik. Tetapi di sini tak boleh masuk. Nama tak ada, dia tak boleh masuk. Kenapa? Baik. Lalu Nabi kata, aku melihat seorang daripada kumpulan umat aku. Lalu ketika mana dia ingin menuju ke 8 pintu syurga, lalu dia ditimpa dengan dahaga yang amat berat. Lalu dia ditimpa dengan dahaga yang amat berat. Sebab itu dia tak dapat pergi ke 8 pintu syurga, sebab dia haus. Dahaga ni maksudnya haus. Sebab itu bila kita dengar hadis Nabi Muhammad SAW, antaranya hadis sahih Bukhari Muslim, yang terbaik dalam hidup kita, ziarah orang sakit, ziarah orang meninggal dunia, mandikan jenazah, kapankan jenazah, sembahyang jenazah, kedumikan jenazah. Kenapa? Bila kita ziarah orang sakit, kadang-kadang kita nampak macam-macam, itu belum meninggal dunia lagi. Sebab itu kita rasa takut, kita akan beribadat betul-betul pada Allah sebab kita nampak. Sebab itu benar tak kata saya,
Tuan-tuan apa pernah dengar tak? Ada orang nazak, kadang-kadang dia sebut macam ni. Air, kita bagi dia air. Air. Peliknya, selalunya kalau pergi minum air dah selesai. Tapi ni tak berhenti-berhenti. Air, haus. Benar? Pernah dengar? Pernah dengar tuan? Sebab itu hadirin rahmat Allah, ustazah pernah cerita di sekolah, mari saya habiskan. Lalu ketika mana dia di dalam keadaan dia menuju ke lapang pintu syurga, dia ditimpa dengan dahaga yang amat berat. Sebab itu dia tak mampu nak pergi sebab dia haus. Faja'ahu amalahu fi hayatihi. Baik. Maka tiba-tiba menjelmalah amalan hidup dia. Ketika dia nak menuju, dia nak cari air. Baik. Lalu tiba-tiba menjelmalah amalan hidup dia, as-siyamuhu fasaqahu wa arwahu. Lalu dia dulu masa hidup dia selalu berpuasa. Lalu masa hidupnya dulu dia jaga ibadat puasa. Sebab itu jaga Ramadan dan dekat dah ni, jaga Ramadan, puasa Ramadan. Siapa yang rasa tak yakin, puasa dia yang lepas-lepas tu qada. Siapa yang takut, banyakkan puasa sunat. Baik ya, Nabi kata apa? Baik. Lalu menjelmalah amalan puasanya. Lalu puasanya itu memberi dia minum sehingga sepuas-puasnya, sehingga dia hilang dahaga puasa, hilang dahaga. Maka dia tidak merasa lagi dahaga selama-lamanya. Jawab soalan ustaz. Pernah dengar tak ustazah cerita masa sekolah rendah dulu, sebelum masuk syurga, orang yang nak masuk syurga ni dia akan minum di air telaga Kausar. Sebelum masuk syurga ada telaga, lalu ahli syurga ni dia akan minum dulu air di telaga Kausar, dan kemudian dia masuk syurga, dia takkan haus selama-lamanya. Pernah dengar tak ayat tu? Pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Maknanya benarlah ibadat puasa itu ada pintu ar-rayyan, iaitu pintu syurga, pintu puasa. Sebab itu dah tengok dah berapa dah? Dah 5. Baik, sebab itu kita pergi yang ke-6. Wa ra'aitu rajulan min ummati wan nabiyyu qu'udan halaqan. Oh, lagi takut. Kullama dana ila halaqatin tardahu. Baik. Lalu Nabi kata, aku melihat seorang daripada umat aku dalam keadaan di padang mahsyar, dia cuba duduk dengan kumpulan nabi-nabi, dia cuba duduk dengan kumpulan rasul-rasul, iaitu maknanya kita ikut nabi kita ikut rasul kita. Pernah dengar tak pepatah ataupun kata-kata? Nabi tak mahu umat. Pernah dengar tak? Kau ni jantan dengan jantan pun. Nabi tak mahu umat. Pernah dengar tak? Pernah dengar tuan? Baik. Adakah pepatah itu pepatah yang dibuat main-main? Mari kita dengar. Lalu Nabi kata, aku melihat sekumpulan daripada umat aku, dia cuba duduk bersama kumpulan para nabi dan para rasul-rasulnya. Ketika mana dia cuba bersama dengan nabi dan rasulnya, setiap kali dia cuba mendekati, dia diusir. Kullama dana li khafati tardahu. Setiap kali dia nak dekat dengan nabi dan rasulnya, dia akan diusir. Sebab itu kalau kita di padang mahsyar, kita akan ikut nabi mana? Nabi kita, nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau umat Nabi Musa diikut Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Idris. Jadi sebab itu dia ada nabi, rasul-rasul dia. Baik. Lalu dia diusir, tak kali dia pergi kepada nabi dan rasul dia akan diusir. Faja'ahu amaluhu fi hayatihi. Maka tiba-tiba Nabi kata menjelmalah amalan hidupnya. Ketika hidupnya dulu Nabi kata aktasalahu minal janabah. Dia menjaga mandi junub dia. Aktasalahu minal janabah. Dia menjaga, dia beramal dengan mandi junub. Mandi junub ni apa? Mandi wajib dia. Sebab itu hadirin mati Allah, jangan main-main dengan mandi wajib. Sebab itu orang Melayu selalu main-main. Malam ni malam Jumaat. Sebab itu orang tak faham. Sebab itu umat Islam ni untung, rupanya malam Jumaat ke, malam Selasa ke, dia bersama dengan suami atau isteri dia, besok dia mandi wajib. Nampak? Orang perempuan pula kalau dia haid, lepas habis haid dia mandi wajib. Nampak? Orang perempuan pula kalau dia mengandung, dia bersalin. Pernah dengar kan? Orang perempuan kalau bersalin, dia diampun dosa seperti bayi daripada ibu, habis dosa-dosa dia. Tapi lepas dia habis wiladah nifas, nampak? Dia pun mandi wajib. Nampak? Sampailah tuan-tuan puan, minta maaf banyaklah, bertemu dua kemaluan ke iltiqau khitain ini, dia tak masuk tapi bertemu pun dia kena mandi wajib.
Sampai yang ke-6 dalam kitab fiqh, sebab-sebab mandi wajib, dia meninggal dunia. Sebab itu umat Nabi Muhammad SAW, rahsia dia, bila seorang itu wafat, dia dimandikan jenazah ataupun mandi wajib. Bukan yang mati itu mandi sendiri. Dah lah, orang mandikan dia lah. Tak ada jenazah kata, jap, saya mandi jap. Dah, maknanya kita mandikan dia lah. Waris dia mandikan dia. Kenapa? Lalu ketika itu Nabi kata muncullah amalan dia menjaga mandi wajib dia. Sebab itu hadis Nabi banyak kali doa hakim dimainkan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, adakah aku mendatangi isteri aku itu juga dianggap sedekah?" Lalu Nabi kata apa? "Maka apa juga kebaikan yang kau lakukan kepada isteri itu dianggap sedekah." Sebab itu baik-baik. Doktor, jangan tengok muka saya mata bulat lain macam pula. Malam ni kita sedekah Ustaz. Astagfirullahalazim. Ini maksudnya nak bagi tahu. Nampak tak? Betapa hebatnya mandi wajib. Baik. Lalu mandi wajibnya itu memimpinnya, membawanya ke kumpulan para nabi-nabi dan rasulnya. Maka duduklah dia bersama nabi dia dan rasul dia. Sebab itu jangan main-main mandi wajib. Sebab itu jagalah mandi wajib betul-betul. Kenapa ustazah masa sekolah rendah dulu dia marah, dia rotan? Awak ni saya suruh niat mandi wajib pun tak reti. Sebab bahaya. Sebab itu kalau Tok Imam yang nikah, ada tauliah nikah, jangan marah Tok Imam tu. Dia tanya, pengantin lelaki, ya. Boleh baca jawi? Ya. Macam mana rukun nikah? Ya. Okey. Kadang-kadang Tok Imam, jangan marah, dia nikah. Cuba niat mandi wajib. Janganlah kita marah. Apalah Tok Imam ni, orang nak kahwin apa ni? Sebab penting. Sebab orang nak kahwin mesti pandai mandi wajib. Nampak? Baik. Sebab itu, dah apa dah? Dah betul. Baik. Hadirin hadirat rahmati Allah. Lalu Nabi sebut lagi. Wa ra'aitu rajulan min ummati baina yadayhi zulmah wa yaminuhu zulmah wa yasiru zulmah wa qaddamuhu zulmah wa wara'uhu zulmah wa yughituhu zulmah. Lalu Nabi kata apa? Dan aku melihat seorang daripada umat aku. Kenapa dia tak boleh masuk dalam pintu syurga? Yang main-main. Rupanya Nabi kata dia tak nampak, gelap. Di depannya gelap, di belakangnya gelap, di kanannya gelap, yasir, di kirinya gelap, fauqa, di atasnya gelap, tahta, di bawahnya gelap, wa yuhituhu, dan kelilingnya gelap. Bila gelap doktor, nampak tak lapar pintu syurga? Nampak tak? Sebab itu hadirin hadirat rahmat Allah. Faja'ahu amalahu fi hayatihi. Lalu tiba-tiba menjelmalah amalan hidup dia. Apa dia buat? Hajjuhu wa umratuhu. Datanglah ibadat dia. Rupanya dulu masa hidup dia pernah pergi haji. Sebab tu dalam kitab fiqh haji tu dipanggil haji besar. Wa umratuhu, dan dia pernah buat haji kecil. Sebab itu bila kita pergi Mekah, kalau tak dapat pergi haji kena pergi umrah. Pokoknya kita terjamin dalam cerita ini. Sebab itu Nabi kata apa? Maka datanglah hajinya wa umratuhu, dan juga datanglah umrah dia. Sebab itu kawan-kawannya kita ada salah satu ataupun dua-dua. Sebab itu dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i wajib sekali semua hidup. Bukan sebab nak paksa. Sebab Nabi nak pastikan benda itu boleh jadi perisai kepada kita di akhirat nanti. Nampak? Alhamdulillah. Jadi kita ucap tahniah lah. Ada ahli-ahli kita surah Desa Cempaka akan berlepas, antaranya besok. Antaranya Tuan Ramzi yang akan berlepas esok. Alhamdulillah bersama isteri dan keluarga. Tahniah. Baik. Maka Nabi kata apa? Wastahrajahu binazulumat wa dakhalu ilan nur. Lalu ibadah haji dan umrahnya datang, mengambil dia dalam kegelapan, mengeluarkan dia dari kegelapan, ada kalau nur, dan memasukkan dia ke pintu yang terang benderang. Sebab itu jangan main-main. Nyatalah hadis Nabi betul. Nabi kata ada pintu syurga, pintu haji dan umrah. Babul haji wal umrah. Jadi sebab itu dah berapa dah? Kita dah dapat dah 7. Subhanallah. Baik. Rahsia 8 pintu syurga. Kita teruskan lagi yang ke-8. Wa ra'aitu rajulan min ummati yukallimu al-mu'minin wa la yukallimunahu. Nabi kata, lalu aku melihat seorang daripada umat aku, ketika mana di padang mahsyar dia cuba duduk dengan orang ataupun berbicara dengan orang-orang mukmin. Dia cuba duduk dengan orang-orang yang mukmin. Dia cuba duduk dengan orang-orang yang dikatakan orang-orang yang beriman. Baik. Akan tetapi tidak seorang pun daripada orang beriman ingin duduk dan berbicara dengan dia. Jawab soalan ustaz. Jika di padang mahsyar kita tak duduk dengan orang beriman, kita duduk pergi mana? Neraka. Masya Allah Tuhan, dah berani dah. Alhamdulillah, tahniah Tuhan. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Lalu Nabi kata apa? Dia tak duduk dengan orang beriman tak nak bercakap dengan dia. Orang Kedah kata,
Tak nak orang Kelantan kata tak nak cara dengan dia. Tak nak kecek dengan dia. Tak nak duduk dengan dia. Baik. Faja'ahu amaluhu fi hayatihi. Lalu Nabi kata tiba-tiba, menjelmalah amalan hidup dia. Apa dia? Dia suka buat masa hidup dia silaturrahim. Silaturrahim. Dia suka menjaga silaturrahim. Sebab itu orang dulu tuan-tuan dan puan selalu saya sebut, dia tak tunggu Ramadan. Petang-petang pun, Assalamualaikum. Nak? Assalamualaikum je. Kenapa kak? Nak hantar karipap. Orang dulu-dulu dia baik. Dia hantar petang-petang kopok. Betul? Dia hantar petang-petang karipap. Sedangkan bukan Ramadan pun. Tetapi orang sekarang, Masya Allah, tabarakallah. Ustaz pernah sebut tempoh hari. Betul? Dan, ini ada 3 pinggan. Dia ambil satu, hantar rumah depan. Muhammad, kau ambil satu, kau hantar rumah belah kanan, rumah Kak Leha. Ini siapa? Khadijah, awak hantar rumah sebelah kiri Mak Cik Ma'al. Mak, yang rumah belakang rumah, yang belakang tak payah hantar. Kita hantar pun dia bukan nak hantar balik. Nampak? Sebab itu baik-baik. Orang dulu tak ada. Nak, ini ada 8 pinggan, hantar rumah depan, rumah tepi, rumah kanan, rumah semua. Nampak? Ini sebab itu jaga silaturahim. Sebab itu dengar cakap Ustaz, dalam keadaan bulan Sya'ban ni, kalau betul lah orang tu tak suka dengan kita, tapi kita nak buat baik dengan dia, Nabi ajar macam mana? Kita tahu dia marah kita. Kurang-kurangnya kita jangan putus silaturahim. Nabi ajar kita bagi salam kat dia. Afsus salam. Assalamualaikum. Nabi kata bila kita bagi salam pada dia, secara automatik kita telah bersilaturahim dengan dia. Tetapi kalau dia marah kita, tak nak marah kita, hazab bainahu wa bain Allah. Itu dia dengan Allah. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan hadirin rahmat Allah, jaga silaturahim, tak usah gaduh dengan adik-beradik, tak usah gaduh dengan jiran, mengalah aja dengan cakap Ustaz. Biar orang buat kita, jangan kita buat orang. Jangan tuan-tuan dan puan. Baik. Lalu menjelmalah amalan silaturahim dia. Lalu silaturahim itu berkata di pada masyarakat, ya ma'syaral mu'minin. Ya ma'syaral mu'minin, kallimuhu fakallamuhu. Apa dia? Tiba-tiba silaturahim pun berkata, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mukmin atau beriman, sambutlah, bercakaplah dengan orang ini. Sambutlah, bicara atau bercakaplah dengan orang ini. Lalu orang-orang beriman pun datang dan duduk dan bercakaplah dengan dia. Ya Allah Ustaz. Jawab salam Ustaz, jika di pada masyarakat kita duduk dengan orang beriman, kita pergi mana? Allahu Akbar. Baik, kita pergi lagi Rasul 8 pintu syurga ke-9. Boleh? Baik, hari ni lesen besar. Teruskan. Baik, Tuan Imam, jangan tengok saya macam ni. Tak ada Tuan Imam. Baik. Wa ra'aitu rajulan min ummati. Lalu Nabi kata, dan aku melihat seorang lagi daripada umat aku. Kenapa dia tertahan tak masuk 8 pintu syurga? Baik. Yattaqi wa hajan nar wa syarraha bi yadihi an wajhihi. Allah takutnya. Lalu Nabi kata, kenapa? Rupanya seorang daripada umat aku ini, Nabi kata, dia dalam keadaan tidak nampak, dalam keadaan dia menepis-nepis di muka dia bahang-bahang api yang jatuh. Lalu jatuhlah pecikan-pecikan api ke muka dia. Sebab itu jauh Ustaz, kalau di pada masyar, dia duduk sibuk macam tu, api datang muka dia macam tu, dia nampak tak 8 pintu syurga? Dia nampak tak? Tak nampak. Masya Allah, tabarakallah. Faja'ahu amaluhu fi hayatihi. Itu ada depan tu, rahsia dia. Maka tiba-tiba menjelmalah amalan hidup dia. Apa dia? Sadaqatuhu. Dia rajin buat sedekah. Faja'ahu sadaqatuhu. Dia rajin buat sedekah. Sedekah dia datang kat dia. Jadi sedekah ni apa? Orang perempuan belakang. Datin-datin orang perempuan. Oi. Sedekah ni bukan duit je. Orang perempuan, kalau kita masakkan suami kita rendang, kita masakkan suami kita pindang, kita masakkan anak-anak kita, kau nak makan apa? Mak, nak jemput-jemput. Mak, nak cekodok. Rupanya bila kita buatkan cekodok untuk suami kita makan, itu juga dianggap sedekah. Nampak? Orang lelaki, kalau kita balik rumah, nampak isteri, awak ni penat, main abang urut jap. Tuan tengok saya mata bulat, saya mana takut dah. Rupanya bila kita picit tangan isteri kita, itu juga dianggap sedekah. Bukan semai duha saja sujud subhanallah, suami Allah maha sedekah. Malah apa jua yang kita buat baik pada orang, itu dianggap sedekah. Maka Nabi kata apa?
Maka datanglah sedekah dia. Sedekah dia buat apa? Fasarat sitran ala wajhihi. Lalu sedekah dia menjadi tirai di muka dia. Sitran. Lalu sedekah dia menjadi penghalang daripada percikan api itu. Wazillan ala rasihi. Sampai ke kepalanya. Dihalang, diperisai daripada percikan api. Jawab salah ustaz. Jadi kalau muka dia diperisai tak kena api, dia nampak 8 pintu syurga, dia pergi mana? Allahu Akbar. Sebab itulah selalu kita dengar ramai ustaz ceramah kat TV, kat surah masjid. Apa dia? Hadis Nabi pun banyak kat masjid-masjid dia tampal. Sedekah itu memadamkan kemarahan Allah. Benar? Sedekah itu memadamkan kemarahan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Masya Allah, tabarakallah. Baik. Jadi kita terus lagi hadirin hadirat Allah ke-10. Baik. Wa ra'aitu rajulan min ummati akhazat az-zabaniyah, menakutkan. Dan aku melihat seorang daripada umat aku. Pelik, kenapa dia tak masuk dalam syurga? Lalu dia telah diambil oleh malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ni minta maaf banyak. Dia dikatakan malaikat yang dikatakan muka dia hodoh. Dia dikatakan menjaga neraka dengan kuku dia, dengan muka dia. Jika malaikat Zabaniyah yang menjaga neraka ni pegang dia, maknanya dia pergi mana tuan? Confirm neraka. Baik. Lalu Nabi kata, mari kita teruskan. Lalu Nabi kata ketika mana dia telah diseret ataupun ditarik ataupun dipegang oleh malaikat Zabaniyah bin makan ila makan, daripada satu tempat ke satu tempat, faja'ahu amaluhu fi hayatihi. Lalu tiba-tiba menjelmalah amalan hidup dia. Apa dia buat? Dia buat apa tuan-tuan? Faja'ahu amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Rupanya masa hidupnya dulu dia suka arah ataupun suruh buat kebaikan, dia suka menegah kejahatan. Nampak? Senang je tuan-tuan. Amar ma'ruf nahi munkar ni tuan-tuan tak payah jadi menteri, tuan-tuan tak payah jadi ketua. Kat rumah pun boleh. Macam mana? Astagfirullahalazim, anak-anak abah dengan mak ni. Kenapa? 7:30 nak tengok Doraemon. Kan dah maghrib. Minta maaf, mak dengan abah matikan TV. Pergi semayang tu amar makruf, suruh kebaikan. Jangan tengok TV. Tengok TV tu nahi munkar. Nanti lepas semayang 7.45 kamu buka lah TV tengok. Mak dengan abah tak marah. Yang penting semayang dulu. Nampak? Itulah amar makruf nahi munkar. Ini tidak. Mak dengan ayah, cerita apa 7.40. Alah lawak lambat lagi maghrib. Abah. Dia duduk sekali. Itu bukan amar makruf nahi munkar. Itu sama-sama lah Doraemon ni. Baik, minta maaf banyak. Baik. Lalu apa berlaku? Nampak tak? Amar ma'ruf nahi munkar ni senang je. Benda kecil je. Tak perlu tuan-tuan jadi menteri. Tuan-tuan boleh buat macam-macam. Tuan, saya nampak surah tuan. Allah. Apa kata kalau kita buat nasi bungkus tuan? Kenapa? Ustaz Luqman datang tuan. Nasi bungkus ada tuan. Kenapa? Itulah ada orang nak taja tuan. Kita suruh kebaikan. Kenapa? Ada orang nak taja makanan tuan. Contoh. Jadi kita kenapa? Ada duit lebih tuan. Jadi tuan-tuan apa kata kita bagi makan. Baik. Nahi munkar. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Duit surau tak cukup. Kalau kita sedia makan untuk Ustaz Luqman dan juga majlis, nanti surau tak ada duit. Salah tu. Nahi munkar. Nampak tak? Itu antara jawatan kuasa. Sebab itu boleh amar makruf, boleh nahi munkar dalam keadaan situasi kalau salah tegak, kalau betul boleh kita buat kebaikan. Baik, jelas. Baik. Lalu amar ma'ruf nahi munkar itu Nabi kata menyelamatkan dia dari cengkaman daripada malaikat Zabaniyah. Lalu amalan amar ma'ruf nahi munkar itu menyerahkan dia kepada malaikat rahmat. Jawab saudara ustaz. Bila dia terlepas daripada malaikat Zabaniyah, malaikat yang jaga neraka, dia diberi kepada malaikat rahmat, dia pergi mana tuan? Dia pergi syurga. Allahu Akbar, walillahil hamd. Baik. Wa ra'aitu rajulan min ummati. Kita pergi ke sebelah. Baik-baik, masa laju. Jasian ala rukbatihi bainahu wa bainallah hijabun. Yang ni ustaz pendekkan saja, payah sangat. Dan aku melihat seorang daripada umat aku. Ketika mana Nabi kata di padang mahsyar 8 pintu syurga terbuka, kenapa dia tak boleh masuk? Jasian ala rukbatihi bainahu wa bainallah hijabun. Lalu tiba-tiba dia tak boleh nak jalan, dia merangkak. Sebab itu tak semua orang boleh berjalan, maka Nabi kata ada yang merangkak. Maka aku melihat dia dalam keadaan kumpulan manusia ini, dia berangkak. Maka antara dia nak menuju pada Allah, dia dipasang hijab. Hijab ni maksudnya tabir atau penutup. Baik, jawab soalan ustaz. Bila kita di padang mahsyar, kita dihalang, hijab ni dihalang bertemu Allah,
Jika tak bertemu Allah, kita pergi mana? Pergi neraka. Sebab itu Ustaz teringat kata-kata arwah ayah Ustaz. Dia lebih popular daripada Ustaz lalu kat TV, tuan-tuan tengok dia lah. Dia kata apa kat Ustaz? Masa Ustaz kecil-kecil dulu, dia kata Luqman nak bertemu Allah tak? Nak. Kalau nak bertemu Allah, Luqman mesti masuk syurga. Saya tanya balik arwah saya. Abah tu ayah lah. Abah, kalau kita masuk syurga, kita betul-betul boleh bertemu Allah ke? Hanya orang yang masuk syurga saja Luqman yang boleh bertemu Allah. Itulah kata-kata yang saya ingat. Ketika saya sekolah rendah, saya tanya dia. Ketika saya mandikan jenazah dia bau wangi. Muka dia tersenyum. Saya kata, ya Allah, sesungguhnya ayahku telah mengajar aku ilmu agama yang cukup sempurna. Aku berjanji, ya Allah, aku akan sampaikan ilmu yang ayahku ajar kepada umat Islam, ya Allah. Sebab itu Ustaz beritahu, itulah kata-kata arwah yang Ustaz. Dia menyebut tentang aiskrim. Budak-budak suka aiskrim. Luqman suka tak aiskrim yang sejuk? Suka? Kalau nak sejuk, kena masuk syurga. Syurga tu sejuk. Luqman suka tak aiskrim panas? Dia tak suka. Kalau aiskrim panas ni, dia dekat neraka. Neraka ni panas. Nampak? Jadi sebab itu hadir rahmat Allah, jaga betul-betul. Jadi sebab itu Ustaz beritahu, inilah yang dikatakan amal ma'ruf nahi munkar. Baik. Tetapi yang Ustaz nak sebut yang ni lagi dahsyat. Lalu ketika mana dia di padang mahsyar, dia merangkak-rangkak. Dia tak ada nak bangun. Dia mengangkat. Baik. Faja'ahu husnul khuluqihi. Lalu dalam keadaan dia tak boleh nak berjalan, dia merangkak. Bila nak sampai? Merangkak. Bila nak sampai? Lalu Nabi kata, maka tiba-tiba menjelmalah amalan dia dalam keadaan dia dihijab, dia dihalang bertemu Allah, dia tak nampak Allah. Lalu menjelmalah amalan dia, rupanya dalam hidupnya dulu, husnul khuluq. Dia ni seorang yang beribadat, namanya akhlak yang baik. Assalamualaikum. Abang ni cakap elok nak buat apa? Dia tu orang jahat. Tak baik cakap tak elok. Kita kan sama manusia. Dia akhlak dia baik. Nampak tak? Ya Allah, siapa yang buat macam ni tak elok? Akhlak dia baik. Cara dia bercakap dengan orang tua-tua. Cara dia berhadapan dengan guru. Cara dia berhadapan dengan jiran. Abang, jiran semua jahat. Balik yang tak ikut kucing kat rumah dia. Tak baik, dia jiran kita. Dia blok kereta depan rumah kita, bang. Blok balik kereta depan rumah dia. Tak payah. Biarlah dia agaknya dia nak terkencing tu, nak terberak tu. Yang dia parking depan rumah kita tu tak sempat nak parking kat rumah dia. Iya ke bang? Jadi kalau tuan-tuan ada jiran parking depan rumah tuan-tuan, isteri marah, cakap je. Nak terberak tu yang parking depan rumah kita tak sempat nak parking depan rumah dia. Sudah. Jadi isteri berkata, oh gitu. Jadi kalau ustaz, sebab tu kalau anak ustaz, bah, orang sebelah parking depan rumah kita, bah, nak keluar susah. Biarlah, dia nak terberak tu tak sempat nak parking kat depan rumah dia. Oh gitu lah. Nampak? Rupa-rupanya betul. Tak sampai 2 jam, jiran tu obah kereta. Tapi anak saya balik balik. Bah, kenapa? Dia dah berak apa? Dia dah parking. Baik. Lalu Nabi kata, maka menjelmalah amalan kebaikan dia. Fa'akhazahu biyadihi fadakhulu ala Allah Ta'ala. Lalu amalan budi pekerti akhlak dia yang baik itu, lalu memimpin dia. Membuka hijab yang menghalang dia daripada melihat Allah. Lalu dia dimasukkan ke hadratullah, dia dimasukkan ke taman, lalu dinampakkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jawab soalan Ustaz. Bila kita dapat bertemu Allah, kita pergi mana? Sebab itu dalam hadis Nabi, apa dia? Nabi diutuskan untuk muqarribul akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nampak tak? Inilah dikatakan hikmah dia, antaranya Nabi Muhammad ni dia sendiri pun dah dipanggil akhlak. Sebab itu akhlak itu boleh membawa ke syurga. Baik. Orang kata apa? Orang Melayu penuh dengan adab. Sebab itu adab itu dalam bahasa kita kat sekolah rendah, cikgu-cikgu aja apa, kat universiti tak ada. Dekat sekolah rendah ada. Namanya subjek itu adab dan akhlak. Betul? Adab dan akhlak. Sebab itu penting, boleh membawa kita ke syurga. Baik. Yang ke-12. Wa ra'aitu rajulan min ummati, dan aku melihat seorang daripada umat aku. Qad hawat bihi sahifatuhu min kibal shimar. Menakutkan. Lalu aku melihat seorang daripada umat aku, dia tak dapat masuk ke syurga. Kenapa? Bila mana 8 pintu syurga terbuka, dia bangkit daripada di pada mahsyar, daripada malaikat Israfil itu sangka kedua, dia diletakkan di sebelah kiri. Dipanggil ahli yasir. Dia diletakkan di sebelah kiri. Dipanggil ahli yasir.
Sebab itu tuan-tuan dan puan, baik-baik di pada masyarakat pastikan kita ahli yamin. Yamin ni dalam bahasa Arab namanya kanan. Biar kita duduk sebelah kanan, jangan duduk sebelah kiri. Baik. Jawab seorang ustaz. Jika kita duduk sebelah kiri, kita gimana? Na'udzubillah. Betul. Baik. Lalu Nabi kata, lalu dia diberikan buku catatan dia di sebelah tangan kiri. Pernah dengar tak ustazah kata dulu kat sekolah rendah, siapa yang dipanggil tangan kiri dia mengangkat, mengambil buku catatan, dia masuk neraka. Sebab itu ahli kiri ni dia mengambil buku catatan dia bila nama dia dipanggil dengan tangan kiri. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah minta jauhkan. Baik. Lalu dia pun duduk di sebelah kiri, lalu dia diberi buku catatan dia dengan tangan kiri. Faja'ahu amaluhu fi hayatihi. Lalu tiba-tiba Nabi kata menjemalah amalan hidup dia. Ketika hidupnya dulu, dia mengamalkan satu ibadat, haufan minallah. Yang ni pun ibadat. Sebab tu kena ingat. Haufan minallah. Haufan minallah ni apa? Dia takut pada Allah. Rupanya takut pada Allah ni ibadat. Bang, abang baling ni bang, tenang tak kucing kat rumah jiran sebelah tu bang. Takut dia. Kenapa? Allah nampak tak berani tak tahu. Rupanya itu ibadat. Nampak tak? Orang perempuan kadang-kadang dimasak. Tak sedap ni. Letak garam banyak sikit, bau sedap. Tiba-tiba anak dia kata, "Mak, jangan mak." "Kenapa?" "Abang kan tak bagi garam banyak, darah tinggi." "Alah, bapak kau nampak pun." "Mak, jangan mak, Allah nampak mak." Betul juga, tak jadilah. Mak masuk mulut mak lah. Contoh. Dah mahu apa? Contoh. Baik. Sebab itu takut pada Allah. Baik. Tak percaya, mari Ustaz baca. Lalu Nabi kata, faja'ahu hafal Allah. Tiba-tiba menjemalah hidupnya. Dulu dia pernah beramal masa dia hidup. Dia pernah ada satu amalan, dia sentiasa takut pada Allah. Lalu amalan takut daripada Allah itu Nabi kata, menukarkan buku catatannya daripada tangan kiri, lalu terangkat tangan kanan mengambil daripada tangan kiri. Sebab itu jawab seorang ustaz, bila tangan kanan ambil buku catatan, dia pergi mana? Ustazah cerita kat sekolah dia pergi mana? Dia pergi syurga. Jadi jagalah tuan-tuan puan, antaranya takutlah pada Allah. Ya Allah, azan dah berkumandang, rumahku depan surau tak ramai orang. Kalau aku tak pergi, siapa kesian? Kena berdiri kesian. Takut aku pada Allah, malu aku pada Allah. Azan aku pergi tengok drama lagi. Nampak tak? Kecuali kalau tuan-tuan puan memang orang perempuan tengah masak, ataupun memang tak berkesempatan, itu lagi cerita. Baik. Seterusnya hadir-hadir rahmat Allah. Wa ra'aitu rajulan min ummati. Boleh, saya sambung lagi. Masuk 14, baik-baik dan habis. Dan aku melihat seorang daripada umat aku. Qad haffat mawazinuhu. Habis. Faja'athu afratuhu fasaqallahu mawazinuhu. Lalu Nabi kata, aku melihat seorang daripada umat aku. Ketika mana dia ditimang di padang mahsyar. Lalu timbangan dia ketika itu berat ke arah kejahatan. Lalu timbangan dia berat ke arah kejahatan. Jawab seorang ustaz, kalau berat kejahatan, ringan kebaikan, dia pergi mana? Dia pergi neraka. Faja'ahu amaluhu fi hayatihi. Yang ni tak semua ada. Lalu menjemalah amalan hidup dia. Rupanya dulu masa dia hidup, dia sedih. Apa dia? Allah sedih nak sebut dia. Apa dia? Dia sabar akan kehilangan anak-anak dia yang mati kecil. Dia sabar kerana dia kehilangan anak-anaknya yang mati kecil. Faja'ahu afratuhu. Lalu Nabi kata, kerana dia pernah sabar, anak dia mati kecil dalam bersalin, anak dia kecil lagi mati terbakar, mati lemah, kecil-kecil, sabar. Nampak? Lalu ketika itu Nabi kata, Faja'ahu fasaqalahu. Lalu anak-anak yang kecil meninggal ini datang kepada ibu bapanya, lalu mereka ini menaiki tempat timbangan dan memberatkan kebaikan. Lalu menjadi berat pula kebaikan. Sebab itu kalau berat timbang kebaikan, dia pergi mana? Dia pergi ke syurga. Sebab itu bila tuan-tuan puan nampak jiran anak dia meninggal kecil, masa bersalin ke mati kecil, pergilah ziarah. Kata sabar tuan, kurang-kurangnya boleh tuan macam ni, tuan sedih, tapi tuan dah terjamin syurga. Macam mana? Ceritalah apa yang kita dengar ini. Sebab itu beramai susah cerita. Sebab itu bila Nabi di pada masyar, Nabi dalam 8 pintu syurga ketika mana Isra Mi'raj, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, pintu apakah ini? Di depan, di dalamnya kosong. Di luarnya ada lubang-lubang kecil, ada budak-budak kecil.
Lalu kata Jibril, inilah pintu syurga yang mana anak-anak kecil ini dia dimasukkan ke syurga kerana dia mati kecil, tak ada dosa, tetapi dia tak nak masuk, dia nak tunggu mak ayah dia, lalu Allah menempatkan dia di lubang-lubang pintu di depan, supaya di pada masa nanti dia akan tarik mak ayah dia untuk masuk bersama-sama. Nampak? Sebab tu kisah Isra Mi'raj ni kalau cerita panjang tuan-tuan, seronok tentang syurga neraka. Dia banyak selain daripada ibrah semayang dan sebagainya. Baik. Lalu hadir-hadir mati Allah SWT, kita pergi amalan lagi yang ke-14. Baik. Wa ra'aitu rajulan min ummati qa'iman ala syafirul jahannam. Anda bacalah, kita dah nak pergi penghujung. Lalu aku melihat seorang daripada umat aku, dia telah pun didudukkan di pinggir neraka Jahannam. Jawab salah ustaz. Bila dia dah duduk kat pinggir pintu neraka Jahannam, nak masuk pintu Jahannam, dia nak masuk dah pintu, maknanya dia pergi mana? Memang pergi neraka lah. Kalau dah duduk depan pintu neraka tu, dah pergi neraka lah. Faja'ahu amalahu fi hayatihi. Lalu tiba-tiba menjelma amalan hidup dia. Ketika hidupnya dulu, dia pernah buat apa? Dia pernah ada fajahu wajalahu fastanqadha min qad min zalika wa madha. Dia pernah ada satu ibadat yang dia buat. Apa dia? Dia takut, dalam bahasa Melayu dia panggil gerun. Dia gerun, dia takut kepada sesaan Allah. Yang tadi takut pada Allah, yang ni takut pada sesaan Allah. Ada beza kan? Tadi takut pada Allah, yang ni takut pada sesaan Allah. Lalu dia ada ibadat, dulu dia pernah takut pada siksaan Allah. Siksaan Allah ni apa? Contohnya kalau kita tegur orang, awak ni suka mengumpat orang, di akhirat nanti awak akan dimasukkan daging mentah tu, ditelan, batu api neraka dimasuk pula awak. Awak tak takut ke? Nampak tak? Ya, awak takut. Kenapa? Takutlah dulu aku suka kata orang, nanti ke akhirat aku kena ambil batu neraka masuk mulut. Tak nak. Aku dikena gunting lidah, tak nak. Itu takut pada siksaan Allah. Baik. Lalu dikatakan amalan dia takut kepada siksaan Allah itu telah menjelma, lalu membawa dia jauh daripada pintu neraka Jahannam dan dekatlah dia pada pintu syurga. Maknanya dia pergi mana? Dia pergi syurga. Jadi sebab itu sebutlah pada anak-anak, kau duk tengok TV, kau tak semayang, kau tahu tak, dekat lubang kubur tu ada binatang berbisa, orang tak semayang, habis digigit. Ya ke mak? Takutnya. Sebut takut pada siksaan Allah. Nampak tak? Subhanallah. Pernah dengar tak? Kadang ada setengah-setengah cikgu, guru-guru, dia geram kat sekolah menengah, budak-budak dinakal sangat. Dia ambil budak tu, dia pergi kat dia lahan bubur, pernah dengar kan? Dia masukkan, duduk situ. Takut budak tu. Nampak? Sebab itu hadirin Allah, macam-macam kita dengar kan? Jadi ini tentang kematian. Baik. Lalu Ustaz sebut lagi yang ke-15. Wa ra'aitu rajulan min ummati. Boleh? Itu takut pada siksaan Allah, sebab itu penting ya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, dan aku melihat seorang lagi daripada umat aku. Nabi kata apa? Awa finnar faja'ahu dumu'uhu allati baka biha min khasyatillah fid dunya fastaghsalahu minan nar. Lalu aku melihat seorang pada umat aku, kali ini dia bukan duduk depan pintu neraka. Dia dah terus terjerumus masuk neraka. Jawab seorang ustaz. Kalau dia dah terjerumus masuk neraka, maksudnya dia memang ahli apa? Memang ahli neraka, dah terjerumus. Nabi nampak ada umat dia dah masuk neraka dah. Bukan kat pintu, dah masuk neraka. Baik. Faja'ahu amaluhu fi hayatihi. Dengar betul, kita tak sangka amalan ni. Lalu menjelmalah amalan hidup dia. Dia pernah hidup dulu, dia pernah beribadat. Ibadatnya apa? Allati baka biha min khasyatillah. Dia suka mengalirkan air mata dia kerana Allah. Dia suka mengalirkan air mata dia kerana Allah. Dia suka mengalirkan air mata dia takut ataupun kerana Allah. Sebab itu betul tuan-tuan. Bila umur kita dah 40, 50, 60, 70, 80, kadang-kadang bila kita sembahyang taubat, kita rasa biasa je. Tapi kadang-kadang pengalaman hidup kita, saya tanya perempuan Datuk-Datin, ikhlas tak? Kadang-kadang pernah sekali, dua kali kita sembahyang taubat, kita sebut betul-betul dosa kita, kadang-kadang pernah kita termengalir mata. Ya Allah, aku jahat. Tapi kita rasa pelik, lepas kita sujud nangis tu kita bangun, At-Tahiyyatu wa sampai Assalamualaikum, kita rasa macam puas. Pernah rasa tak? Tapi yang kita sembahyang tahajud yang ataupun taubat kita sembahyang biasa tak nangis, kita rasa seronok tapi tak ada rasa yang macam nangis tu. Pernah rasa tak? Kita pernah nangis. Astagfirullahaladzim. Pernah rasa tak? Tuan pernah lah, tuan pakai sorban mestinya tuan. Pernah rasa tuan? Pernah rasa? Tuan tengok saya tak tahu tuan marah saya ke tak marah, saya pun pelik.
Sebab tuan statik mata tuan. Saya risau tuan ni. Tuan ni mata macam kawan saya, Dr. Zulkifli Al-Bakri atau Khairul Anwar Al-Bakri. Risau tak tuan ni? Baik. Sebab tu tuan-tuan dan puan hadirin rahmati Allah, nampak tak? Betul tak? Betul tak tu Imam? Benar? Tu Imam tak kata nangis. Betul tak? Ada rasa tak? Sebab itu kita rasa macam lain macam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita bangkit tu, kita tahiyat akhir, kita rasa macam ya Allah, memang Allah terima. Ya Allah, ya Allah terima. Nampak tak? Nampak? Sebab itu, bila tuan-tuan pernah nangis kerana Allah, tuan-tuan kata, ya Allah, saya pernah nangis lah Ustaz. Tapi itulah nak nangis macam tu susah lah Ustaz. Sebab apa tuan-tuan? Bila tuan-tuan nangis tu, Nabi kata, lalu menjelmalah amalan hidup dia. Semasa hidupnya dulu, dia selalu suka mengalirkan air mata dia kerana Allah. Dia selalu mengalirkan air mata dia takut kerana Allah. Lalu air matanya itu, dikatakan membantu dia. Lalu menyelamatkan dia daripada api neraka yang terjerumus. Mengeluarkan dia masuk ke syurga. Sebab itu kita pernah dengar ustazah cerita, ustaz cerita. Ada ahli neraka, akhirnya dia dimasukkan ke syurga. Tetapi tertulis di dahinya bekas ahli neraka. Pernah dengar? Pernah kan? Sebab itu hadirin rahmati Allah, ada orang menyesal bertaubat pada Allah selepas dia buat dosa yang banyak. Sebab itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW, selagi mana orang itu menyembah Allah, dia tidak menyekutukan Allah, macam mana kalau dia kena seksa kat neraka pun, dia tetap dimasukkan ke syurga. Nampak? Nampak penting Baik, itulah dia amalan yang ke-15. Baik. Wa ra'aitu rajulan min ummati. Boleh kita teruskan third last. Dan aku melihat seorang daripada umat aku. Qaiman ala sirat yar'udu kama tar'udu as-su'afa. Aku melihat seorang daripada umat aku ketika mana dia berada di titik siratal mustaqim. Pernah dengar titik siratal mustaqim? Dia nak masuk syurga kena lalu titik siratal mustaqim. Lalu aku melihat sekumpulan daripada umat aku ketika mana dia melalui titik mustaqim, tiba-tiba tubuhnya terkuncang-kuncang. Terkuncang-kuncang ni maksudnya tergoyang, huyung-huyung, hayang. Baik. Dan dikatakan dia dalam keadaan terawang-awangan seperti angin meniup daun. Baik, sebab itulah Nabi nampak ada umat dia tak dapat masuk syurga, rupanya tak boleh nak bergerak. Macam ustazah ceritakan soalan rendah, ada yang pantas, ada yang laju, betul? Ada yang boleh berjalan seperti biasa, ada yang mangkak, ada yang terjatuh. Sebab itu Nabi nampak ada umat dia tak boleh nak masuk, sebab dia tak boleh nak bergerak, dia terhuyung hayang seperti angin meniup daun. Faja'ahu amaluhu fi hayatihi. Tiba-tiba Nabi kata menjelmalah amalan hidup dia. Ketika mana hidupnya dulu hadirin hadirat rahmat Allah, dia suka benda ni ibadat. Tuan-tuan tak sangka selama ni ada orang cakap dia suka buat apa? Faja'ahu husnuzan. Dia suka mengamalkan husnuzan. Husnuzan ni apa? Dia suka sangka baik. Dia suka sangka baik. Bang, orang sebelah tu jahat. Kenapa? Tak tahulah bang, saya tak suka lah dia bang, muka dia garang. Awak tak baik buat macam tu. Orang sebelah tu walaupun muka dia macam tu garang, tapi dia selalu tolong abang. Macam mana bang? Abang kereta abang pernah rosak, dia yang berhenti tolong abang tengah jalan. Abang pernah kat kedai makan, tiba-tiba abang nak bayar, dia bayar abang makan. Awak tak baik buat macam tu, dia tu baik-baik. Pada abang dia baik. Nampak? Husnuzan. Nampak? Sebab itu, ingat kata Ustaz, sangka baik ni penting. Nabi tak bagi kita sangka buruk pada orang. Sampailah orang tu buat pada kita, barulah kita tahu. Sebab itu Nabi kata apa? Lalu husnuzannya itu menjelma. Dalam keadaan menjelma itu, lalu ketika itulah dia pun dikatakan mententeramkan goncangan titik siratal mustaqim. Lalu titik siratal mustaqim itu dikatakan berhenti bergoncang. Lalu dia meniti daripada hujung sampailah ke akhirnya. Jawab salah Ustaz. Jika dia sampai ke hujung titik mustaqim, dia sampai, dia masuk mana? Sebab itu penting, apa dia tadi nombor 16 dan habislah 18, dia mesti husnuzan. Jadi sebab itu bila umur kita 40, 50, 70, 80, sangka baik saja. Saya seorang pensyarah. Doktor-doktor kat sini seorang pensyarah. Kadang-kadang pensyarah ni dia nak gagangkan pelajar tu. Sebab itu kalau ustaz, sangka baik. Agaknya budaknya ada masalah internet ni. Ini yang masalah dia jawab tak betul ni. Agaknya mungkin bahan-bahan rujukan dia tak cukup kat rumah, dia tak lagi library. Tak apalah, mungkin ini saja bahan yang dia ada. Tak apalah, terima sajalah. Sangka baik. Sangka baik. Nampak tak? Bukan kita nak bagi dia A pun. Kita nak bagi dia lulus, mungkin C, B. Itu je. Nampak sangka baik? Nampak? Sebab itu hadirin hadirat Allah. Boleh? Itulah dia husnuzan. 17. Second last. Dengar betul. Wa ra'aitu rajulan min ummati. Yang ni dahsyat. Tak dengar rugi. Dan aku melihat seorang daripada umat aku. Subhanallah. Boleh?
Ala sirat yazhafu ahyanan wa yahbuna ahyanan. Masih lagi kat titik siratul mustaqim. Dan aku melihat seorang daripada umat aku ketika mana dia sedang meniti di siratul mustaqim. Kadang-kala dia merangkak, kadang-kala dia meniarap. Patutlah tak sampai. Kejap-kejap jalan, kejap-kejap merangkak, kejap-kejap meniarap. Meniarap ni tak jalan, meniarap jalan tak? Meniarap tak jalan. Dia baring. Right. Faja'ahu amaluhu fi hayatihi. Lalu menjelmalah amalan hidup dia. Ketika hidupnya dulu dia buat apa? Nabi kata, salatuhu alayya. Dia suka selawat ke atas aku. Dia suka selawat ke atas aku. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia suka berselawat. Baik. Lalu Nabi kata, maka menjelmalah selawatnya ketika itu. Lalu selawatnya itu membangunkan dia, memimpin tangannya, mengajak dia meniti siratul mustaqim sampailah ke akhirnya. Sebab itu Nabi suruh kita selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengar betul-betul yang terakhir. Wa ra'aitu rajulan min ummati. Kali ini dengar betul. Yang ni dahsyat, dah sampai pintu syurga, tak masuk syurga. Baik, terbalik pula. Intaha ila abwabun jannah. Dan aku melihat seorang daripada umat aku. Dia telah sampai masuk ke pintu syurga. Dia telah sampai tiba nak masuk di depan pintu syurga. Faja'ahu amalahu fi hayatihi. Tiba-tiba ke dalam keadaan dia sampai pintu syurga, makhluk pintu syurga itu tertutup. Pintu syurga itu tertutup. Baik, jawab salah ustaz. Bila nak masuk syurga pintu tertutup, boleh masuk syurga tak? Tak boleh. Faja'ahu amaluhu fi hayatihi. Lalu tiba-tiba menjelmalah amalan hidup dia. Ketika mana hidupnya dulu, dia suka sebut La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Itu yang orang kata orang meninggal dunia sebut La ilaha illallah. Itu yang kata tahlil afdalul zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Tu imam baca itu ayat Quran tu. Lalu sebutan La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Lalu membuka kembali pintu syurga itu sekunyang-kunyangnya. Sekunyang-kunyangnya apa? Sebesar-besarnya. Lalu masuklah dia ke dalam pintu syurga itu. Sebab itu bahaya tuan-tuan. Bila kita sebut La ilaha illallah tuan-tuan, orang nak meninggal dunia ni, kalau dia sebut La ilaha illallah, Nabi kata ketika mana, macam Ustaz sebut kat TV, ketika mana berat timbangan dia, kejahatan daripada masyarakat, tiba-tiba masa hidupnya dulu dia pernah sebut La ilaha illallah, walaupun sekali, La ilaha illallah tu lebih berat daripada apa jua isi di dunia. Berat. Sebab itu, bila nak meninggal dunia pun, kalau orang tu jahat pun, kita ajarlah dia La ilaha illallah. Tapi jangan tunggu mati. Daripada sekarang sebut La ilaha illallah, sebab amalan La ilaha illallah itu bergantung pada amalan kita. Baik. Maka inilah dikatakan yang ke-18. Sebab itu hadirin hadirat Allah, panjang lagi cerita dia dahsyat, tetapi dahsyatnya kuliah kita hari ini dah 9-10 minit. Jadi inilah 18 rahsia di sebalik 8 pintu syurga. Mudah-mudahan hadirin hadirat sudah menonton dalam Facebook yang Allah mendapat intipati 18 itu. Jadi sebab itu antaranya kita amalkanlah, mudah-mudahan apabila Allah SWT mengambil nyawa kita. Kurang-kurangnya macam mana pun dalam 8 pintu syurga itu ada nama kita di salah satu. Seperti mana kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kata di Sahih Bukhari Muslim, ya Muhammad, jika aku sembahyang, aku puasa, aku zakat, aku haji umrah, ada tak nama aku di 4-4? Nabi kata, la ya Abu Bakrin, tidak wahai Abu Bakar. Dia tak ada nama kau 4-4. Hanya satu saja yang amalan kau terbaik, maka ada satu saja pintu namamu. Jadi sebab itu kita amal, kalau apa jua yang ada, mudah-mudahan salah satu daripada 8 pintu syurga itu ada nama kita. Inilah rahsia di sebalik 8 pintu syurga, di sebalik kisah Isra dan Mi'raj yang Nabi nampak. Dalam 8 pintu syurga itu, yang paling ramai umat Nabi Muhammad SAW. Sebab itu Nabi membocorkan rahsia. Antaranya yang disebut 18 amalan yang Ustaz ambil daripada hadis riwayat Tirmizi ini. Mudah-mudahan kita mendapat intipati yang terbaik. Yang kurang, yang salah itu daripada Ustaz sendiri. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Dan Ustaz tutup dengan tasbih kafarah. Kalau apa-apa tersilap, mudah Allah ampunkan dosa Ustaz dan kita semua sini. Dan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aku liqauli hadza sab'an wa lakum.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.